بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para jemaah dan semua rakan-rakan sahabat-sahabat yang Waalaikumsalam sendiri. warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi untuk sambungan kita pagi ini iaitu ayat yang ke-9 hinggalah ayat yang ke-11, akhir surah Al-Munafiqun. Jadi macam biasalah kita baca dulu ayat ni sebelum kita melihat apakah pengertian pengajaran yang boleh kita ambil daripada 3 ayat di akhir surah Al-Munafiqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول وأنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. والله خبير بما تعملون. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah kamu dilalaikan oleh harta benda kamu dan jangan juga kamu dilalaikan oleh anak-anak kamu daripada mengingati Allah. Maksud lalai di sini, lalai dalam bentuk sibuk dan rasa terhibur seronok dengannya. Nanti kita akan lihat asal perkataan tulhikum.
Sesiapa yang melakukan begitu, mereka itulah al-khasirun, orang-orang yang rugi. Kemudian ayat ke-10, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan sedekahkanlah atau belanjakanlah apa yang kami rezekikan kepada kamu. Itu diperintahkan untuk bersedekah sebelum datangnya kepada seseorang di antara kamu dengan al-maut, dengan kematian. Lalu orang itu berkata, Rabb, wahai Tuhanku, Rabbi, laula akhartani, kenapakah engkau tidak tangguhkan ataupun lewatkan sedikit kematianku kepada tempoh yang sedikit masa lagi, supaya fa'as-saddaqa, aku dapat bersedekah dengan harta bendaku, wa akum minas salihin, dan jadilah aku orang yang saleh. Dan ayat yang ke-11 sebagai jawapan kepada permintaan orang yang mahu supaya diberi peluang untuk hidup sedikit masa lagi sebab nak bersedekah, maka jawapannya adalah walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan tidaklah Allah mentakhirkan atau melewatkan, menangguhkan seseorang apabila sudah sampai ajalnya ataupun tempoh kematiannya. Ajal ni maknanya tempoh. Ajal bukan mati, ajal maknanya tempoh. Jadi kita hidup di dunia ni dah ada tempoh yang Allah Ta'ala tentukan berapa lama kehidupan kita. Jadi bila jangka masa itu dah berakhir, maka dah dikira sampai ajal atau sampai tempohnya, habislah. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Ta'ala itu sangat mendalam pengetahuannya dengan apa yang kamu lakukan. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita melihat ayat ke-9. Apa munasabahnya Allah Ta'ala mengingatkan orang beriman supaya jangan leka dengan harta benda dan anak-anak, kaitannya dengan sikap orang munafik yang tidak mahu bersedekah, bahkan menghalang orang lain, menghasut orang lain supaya jangan membantu sahabat-sahabat yang miskin yang ada bersama dengan Nabi SAW. Secara fitrahnya manusia ni sukakan kepada harta dan anak-anak. Kenapa? Kenapa tu? Sebab harta benda dan anak-anak ini adalah perhiasan. Perhiasan tu para jemaah boleh lihat dalam, biasa kan hari Jumaat kita akan baca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi dalam ayat 46. Ayat 46 muka surat 299. Sebelumnya, ayat 45 sebelumnya, Allah Ta'ala menceritakan tentang perbandingan kehidupan dunia seperti air hujan yang turun daripada langit. Kemudian air itu bercampur dengan tumbuh-tumbuhan di atas muka bumi. Kemudian akhirnya tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering. Lepas itu diterbangkan oleh angin. Maknanya kehidupan dunia ini tidak kekal lama. Tidak bersifat, orang Kelantan kata, tak tahan lama. Dia sementara. Hidup ini sementara, sekejap saja. Maka di antara perkara yang mengisi dan menghiasi kehidupan manusia adalah dua perkara, al-mal wal banun. Adalah ayat 46 surah Al-Kahfi. Harta benda dan anak pinak, Allah Ta'ala sebut zinatul hayatid dunia. Hanyalah zinah. Zinah ni perhiasan bagi kehidupan dunia. Apa maksud perhiasan? Kita nak kaitkan dengan ayat yang kita baca hari ini, ayat 9 surah Al-Munafikun. Perhiasan ni sesuatu yang dilihat cantik, indah, tetapi dia tidak tahan lama. Seumpama bunga lah. Bunga. Khususnya harta benda. Harta benda selagi dia ada, maka dia sesuatu yang kita sukai. Sama ada rumah kita, duit kita, apa dia lagi, kereta kita, apa-apa sahaja yang kita miliki, yang besar atau kecil nilainya adalah al-mal, harta. Manusia secara fitrahnya sukakan harta sebab dia adalah perhiasan. Perhiasan ini pula Allah Ta'ala beritahu dalam ayat di akhir surah Taha seumpama bunga. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih. Itu boleh rujuk di akhir surah Taha. Janganlah engkau ya Muhammad melemparkan kedua pandanganmu
Maknanya jangan terlalu beri perhatian kepada segala nikmat dunia yang kami berikan kepada mereka itu. Mereka itu sama ada golongan yang kufur atau golongan yang ingkar, mereka diberikan nikmatan dunia. Kerana semua itu hanyalah zahrah. Bahasa Arab, zahrah ni flower, bahasa Inggeris kata flower, bunga. Zahratal hayatid dunia, bunga kehidupan dunia. Untuk kami menguji mereka padanya. Bila Allah Ta'ala sebut harta benda dan segala perhiasan atas dunia ni adalah bunga, kita pun faham bunga ni cantik, comel, berwarna-warni, macam-macam warna, tetapi dia tidak tahan lama, dia sekejap saja. Sampai masa bunga tu akan layu, kering, hilang. Jadi kita kena ingat, janganlah harta benda dan anak-anak menyebabkan kita jadi leka, lalai daripada mengingati Allah. Jadi manusia sukakan harta dan anak-anak kerana ia adalah zina, perhiasan. Satu. Kalau orang ada duit banyak, dia suka berbelanja untuk menghias rumahnya. Membeli aksesori yang tertentu untuk keretanya. Sebab fitrah manusia sukakan keindahan. Kemudian kita melihat dalam surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun selepas surah Munafikun. Sebelah tu je. Esok kita akan masuk surah At-Taghabun. Muka surat 557. Cuma belek satu muka surat je. Selepas Al-Munafikun, At-Taghabun. Tengok muka surat sebelah tu. 557. Kita akan jumpa pada ayat 15. Surah At-Taghabun yang berbunyi. Innama amwalukum wa awladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Bahawasanya adalah harta benda kamu dan anak-anak kamu itu suatu fitnah. Fitnah di sini maknanya ibtila, ujian. Allah Ta'ala berikan harta, anak-anak untuk kita sebagai perhiasan untuk kita diuji. Jadi bila kita sedar, harta, anak-anak ni adalah suatu ujian, kita boleh memilih sama ada kita mahu lulus dalam ujian atau kita memilih untuk gagal dalam ujian. Kalau kita nak lulus, maka kita gunakan harta benda dan anak-anak itu dengan cara yang betul. Maknanya kita sedar kedudukannya dalam kehidupan kita. Kita sedar kedudukan harta benda anak-anak dalam kehidupan supaya kita meletakkan ia pada tempat yang betul. Kalau kita tidak ada ilmu dan kita salah berurusan dengannya, berurusan dengan harta dan anak-anak, mungkin kita akan jadi orang yang gagal dengan fitnah ini, dengan ujian ini. Jadi ayat 15 surah At-Taghabun dimulakan dengan innama. Sesiapa yang belajar bahasa Arab, dia fahamlah. Innama ni dipanggil adatul hasri. Adatul hasri, satu adah yang digunakan untuk menghadkan bahawasanya harta dan anak-anak ni sifat dia semata-mata. Ada setengah orang terjemah innama ni sesungguhnya. Tak, bukan. Innama bukan sesungguhnya sebab dia bukan taukid. Dia adalah adatul hasri. Bagi menyatakan had, batas. Apa yang selepasnya terbatas dalam sifat yang macam mana. Jadi di sini Allah Ta'ala nak nyatakan harta benda dan anak-anak, ia adalah sesuatu yang memang semata-mata bersifat ujian. Ujian. Kita diuji, mungkin kita dapat rezeki yang lebih. Apa yang kita nak gunakan? Untuk lebih gunakan bagi tujuan dunia atau tujuan sebagai saham akhirat. Itu je. Dalam ayat surah Al-Qasas, wabtaghi fima ataakallahu dar wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah, dan carilah dengan apa yang Allah Taala berikan untuk kamu ini negeri akhirat. Maksud fima ataakallah, pada apa yang Allah Taala berikan merujuk kepada harta. Dengan harta yang Allah Taala berikan, carilah keuntungan akhirat. Maksud jadikan harta sebagai saham untuk kita peroleh untung dan kebaikan yang besar di akhirat. Ataupun dunia yang kita gunakan, maka akhirnya dia akan berlalu, dia akan lenyap, dia akan hilang. Sebab itu dalam ayat ini dipesan, la tulhikum, jangan kamu lalai. Baik, sebelum kita terlupa, kita lihat apa maksud tulhikum. La tulhikum. La tushghilukum, jangan kamu disibukkan. Sebab asalnya perkataan alha yulhi, fi'il madinya alha yulhi. Kalau dipunya dalam bentuk masdarnya lahwun. Di akhir surah Al-Jum'ah itu kita dah baca dah. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan.
apabila mereka itu melihat kafilah perniagaan yang ada padanya lahwan. Lahwan ni adanya permainan, adanya hiburan, adanya keseronokan, lahwan. Jadi maksud lalai di sini kerana seronok dengan harta anak-anak, dengan harta tadi kita boleh bawa anak-anak keluarga kita mungkin pergi keluar negara, makan angin. Ni sebelum ni lah, bukan sebelum ni. Sekarang ni kita dah PKP, terikat dengan SOP, tak bebas nak bergerak. Sebelum ni lah, bagi orang yang ada harta yang lebih. Dan bila kita dapat melancong luar negara, bawa keluarga, ini satu keseronokan. Itu sebenarnya tidak salah. Memang kita dianjurkan untuk berjalan di atas muka bumi, melihat tanda kekuasaan Allah. Kul siru fil ardi fanzuru. Katakanlah berjalanlah di atas muka bumi. Tapi janganlah keseronokan yang kita lalui itu menyebabkan kita leka, lupa tujuan asal Allah Ta'ala ciptakan kita adalah untuk mematuhi, mentaati segala titah perintahnya. Jadi al-hayul hi maksud leka, lalai, kelalaian yang kita rasa seronok dan gembira dengannya. Boleh, tetapi jangan terlajak dan jangan lupa kepada asal kita diciptakan untuk hidup di atas muka bumi. Baik, disebut dua perkara, harta benda dan anak-anak. Kita boleh habis lagi, ada beberapa hadis yang lain. Tadi saya dah sebutkan ayat-ayat At-Taghabun dalam surah Al-Kahfi. Ya, sebelum kita masuk pada hadis, kita lihat ada satu ayat dalam surah An-Nur. Surah An-Nur, surah cahaya. Ayat yang ke-37, muka surat 355. Sama ada para jemaah nak buka tu dalam mushaf atau nak tanda dulu, nak tengok lepas ni. Muka surat 355, Allah Ta'ala memuji beberapa orang lelaki, beberapa orang manusia yang apabila mereka ke masjid, mereka bertasbih, memuji Allah. Yusabbihu lahu fiha, bertasbihlah, memuji Allah di dalam masjid itu, bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi dan petang. Siapa mereka itu? Rijalul la tulhihim, itu beberapa orang lelaki yang tidak dilalaikan. Sekali lagi kita bertemu dengan perkataan tulhihim. Di sinilah dalam bentuk nafi, tidaklah, ataupun la yang kita baca dalam ayat 9 surah Al-Munafiqun, la dalam bentuk nahiyah. Ini kalau kita baca bahasa Arab, kita tahulah la nahiyah maksudnya jangan. Bila jangan, maka fi'il mudhari' selepasnya dia kena jazam. La tulhikum. Sebab tu ayat tu tak berbunyi la tulhikum. La tulhikum dihazafkan ya tu huruf illah kerana didahului dengan la nahiyah. Adapun ayat 37 surah An-Nur, la tulhihim. Kenapa ada ya selepas ha tu? Sebab la tu bukan la nahiyah. La dalam bentuk nafiyah, menidakkan, bukan larangan. Allah Ta'ala beritahu lelaki-lelaki yang bertasbih dalam masjid, tidaklah mereka itu dilalaikan oleh urusan tijarah, perniagaan. Berniaga juga, waktu berniaga lah, tapi waktu salat kena salat. Dan juga tidak dilalaikan oleh bai'un, urusan jual beli. An zikrillah, daripada mereka mengingati Allah, dan juga daripada menunaikan salat, menunaikan zakat, kerana mereka takut yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar, takut pada hari di mana terbeliaknya segala hati dan pandangan mata manusia. Jadi dalam ayat 37 ada perkataan tidaklah mereka itu dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli. Perniagaan dan jual beli dia mempunyai kaitan yang rapat dengan harta benda dan anak-anak. Allah Ta'ala sebut perniagaan, sebelumnya kita dah baca dalam surah As-Saff dulu. Kita berniaga dengan Allah, beriman pada Allah, Rasul, hari akhirat, berjihad. Kemudian kita baca di akhir surah Al-Jumu'ah hari itu, ada sahabat-sahabat yang ketika Nabi baca khutbah dalam masjid, khutbah Jumaat, bila mereka melihat ada satu kafilah perniagaan daripada Syam baru tiba, ramai yang keluar, yang tinggal dalam masjid hanya 12 orang. Kenapa? Kerana kuatnya tarikan kepada urusan perniagaan, nak tengok apa yang kafilah tu bawa. Allah Ta'ala memuji orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan juga urusan jual beli. Perniagaan, jual beli ini perkara yang biasa berlaku dalam kehidupan manusia sejak zaman dahulu. Ia bukan sesuatu yang baru, ia adalah sesuatu yang sudah lama berlaku dalam kehidupan manusia. Sistem muamalah antara manusia dengan orang lain. Mereka
saling perlu memerlukan, lalu berlakulah urusan jual beli. Itu tidak salah, tetapi yang salah ialah apabila urusan dunia menyebabkan mereka leka untuk ingat kepada Allah ataupun untuk melaksanakan hukum-hukum Allah dalam urusan jual beli. Disebabkan lupa kepada Allah, jual beli dah tak ikut peraturan yang ditetapkan dalam syariat. Tak kira menipu ke, apa dia lagi, mungkin ada unsur riba ke. Ini orang yang tidak bertakwa kepada Allah, dia tak mengambil kira larangan-larangan itu sebab dia fikir hanya nak untung dan untung saja, nak untung. Tapi orang-orang yang ingat kepada Allah, berniaga juga, jual beli juga, tetapi mereka tahu batasannya dan mereka tidak dilekakan oleh urusan itu untuk mereka ingat kepada Allah. Jadi dah disebut tadi bahawa harta benda dan anak-anak ni adalah suatu fitnah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, ringkas hadis itu berbunyi, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya bagi setiap umat itu ada fitnah, ada ujian baginya, dan ujian bagi umatku adalah harta benda. Jelas Nabi sebut setiap umat itu ada ujian. Kita sebagai umat Nabi SAW, ujian bagi kita Nabi kata adalah al-mal. Maksudnya umat Nabi SAW kita semualah sentiasa diuji dengan harta benda. Allah Ta'ala uji sama ada kita mendapat harta benda yang banyak atau kita mendapat harta yang sedikit. Allah Ta'ala berkuasa untuk yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dialah yang meluaskan, melapangkan rezeki kepada sesiapa dia kehendaki, lalu orang tu jadi kaya raya. Mungkin dalam tempoh yang sekejap. Ada orang tu berniaga dengan izin Allah, perniagaan dia laris maju, dalam tempoh yang sekejap mungkin tak sampai setahun, dulu dia miskin, susah, tiba-tiba dia jadi kaya raya. Jangan kita lupa, ini salah satu tanda kiamat. Ini salah satu tanda kiamat yang Nabi telah ada diberitahu dalam hadis dipanggil hadis Jibril. Kalau para jemaah baca dalam himpun hadis 40, kalau tak silap hadis yang kedua atau yang ketiga di awal hadis 40 tu, kata hadis Jibril, satu hari Jibril datang jumpa Nabi, tanya itu apa itu Islam, apa itu iman, apa panjang lah. Akhir sekali dia tanya bilakah kiamat. Nabi kata adakah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kemudian Nabi nyatakan beberapa amaratuha, tanda alamat amal kiamat. Antaranya disebut adalah orang-orang yang dahulunya ri'a usyai, bekerja sebagai pengembala kambing, orang yang miskin, hidup susah, miskin. Akhirnya yatatawaluna fil bunyan, saling meninggi-ninggikan pada binaan. Maknanya mereka dulu miskin, sekarang dah kaya raya, diuji dengan harta benda dan dapat bina bangunan yang tinggi-tinggi, besar-besar. Betul, kita perhati ramai dah orang-orang, kalau kita perhati di tempat kita yang dulu miskin, susah, jadi kaya raya. Ini adalah suatu petanda kita berada di akhir zaman, dan harta itu adalah suatu fitnah, ujian. Fitnah maknanya ujian. Jangan kita melihat fitnah dari sudut yang negatif. Ni fitnah ni, kan kita bahasa Melayu kita faham fitnah ni, kita menuduh seseorang dengan tuduhan yang tak betul, tak berasas. Itu bukan fitnah, itu buhtan. Dalam bahasa Arab, kita tuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak betul, kita telah buhtan dia. Kita telah tuhmah dia. Dalam bahasa Arab, fitnah maknanya ujian. Kadang-kadang fitnah juga dengan maksud, contohnya azab. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, dalam surah Al-Anfal. Peliharalah diri kamu daripada fitnah. Fitnah ni mana azab, musibah, malapetaka yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus. Jadi fitnah ni dengan maksud musibah. Kadang-kadang fitnah juga dengan maksud syirik. Ramai penceramah-penceramah kita yang silap, dia ambil ayat wal fitnatu asyaddu minal qatl. Begitu semangat dalam berceramah, jangan sekali-kali kita pandai memfitnah orang lain. Ini satu dosa yang sangat besar. Dosa ini lebih berat daripada dosa membunuh. Semakin sangat penceramah tu. Lalu dia pun ambil petik ayat, apa dia? Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berat daripada membunuh. Tak. Fitnah dalam ayat ini bukan dengan maksud melempar tuduhan yang
yang palsu, yang tidak benar. Fitnah ni maksudnya adalah asyirku syirik. Kita kena melihat fitnah tu dalam konteks ayat tu. Jadi kadang kita berhujah dengan ayat tapi tak kena pada tajuk yang kita nak guna pakai. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi daripada Ka'ab bin Iyad, fitnah bagi kita adalah harta benda. Betul. Kalau tuan-tuan biasa baca dalam surah Wal Fajri wa Layalin Ashrin, dalam juz Amma tu, menarik dalam surah tu, apabila Allah Ta'ala beritahu manusia ni, sifat ni ada pada kita lah. Sebab kita manusia. Apabila diuji manusia itu dengan harta benda. Ayat tu muka surat 593 dalam surah Al-Fajr, juzuk yang ke-30. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, itu yang dikatakan fitnah, uji dia, fa'akramahu, maka dia memuliakannya. Allah Ta'ala muliakan manusia dengan ujian itu. Apa maksud ujian tu? Wa na'amahu, diberi nikmat. Diberi harta benda. Salah satu nikmat lah harta benda. Lalu manusia yang mendapat nikmat itu berkata, Tuhanku telah akraman, memuliakan aku. Asalnya akramani, nun di akhir itu bagi bawah, tapi kaedah rasamnya ya tu dihazaf jadi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan adapun yakni manusia itu apabila Allah Taala mengujinya dengan cara disempitkan rezekinya. Faqadara, qadara ni dijadikan sedikit rezekinya, maknanya dia tak dapat harta yang banyak. Dia maknanya bahasa mudah agak, dia miskin. Lalu dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Jadi hina mulia bukan terletak pada ukuran harta benda. Bukan bermakna orang yang kaya, harta banyak, dia mulia. Bukan bermakna orang miskin, harta sedikit, dia hina. Tak. Itu bukan ukurannya. Yang sebenarnya, dia menjadi hina kerana kalla, bukan begitu. Balla tukrimunal yatim. Dia tidak memuliakan anak-anak yatim. Tak mempedulikan kesusahan anak-anak yatim. Kemudian wala tahadduna ala ta'amil miskin, dia tidak menggalakkan orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Kemudian wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma, dia memakan harta pusaka dengan cara bercampur. Turas ni harta peninggalan, bercampur. Harta milik dia pun, bahagian dia pun dia ambil, hak orang lain pun dia mahu ambil juga. Dan akhir sekali Allah Ta'ala beritahu kehinaan manusia dalam soal harta benda kerana wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu wahai manusia sangat sukakan harta, cintakan harta dengan cinta yang jamma, yang sangat banyak, iaitu ada sifat terlalu teruja dengan harta. Kalau ditakdirkanlah kita dapat mungkin cabutan bertuah ke apa-apalah, dapat menang ataupun dapat hadiah RM 1 juta. Tak fikir pun kita nak jadi jutawan. Tiba-tiba sekelip mata satu jadi jutawan. Apa reaksi kita? Adakah kita melompat kegembiraan? Melompat, kita suka sangat. Ataupun kita duduk dalam bilik menangis, ya Allah ini satu musibah ni. Adakah aku akan lulus dengan rezeki yang sangat banyak ini ataupun aku akan gagal? Mungkin majoriti kita akan melompat kegembiraan. Suka sangat sebab dapat duit yang banyak. Tetapi orang-orang bertakwa kepada Allah, mereka bimbang diuji dengan ujian sebegini, takut mereka leka dan lalai. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita jangan lupa, apabila Allah Ta'ala mengingatkan kita jangan leka dengan harta dan anak-anak, Nabi SAW pernah berpesan kepada kita. Ini hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, daripada Anas bin Malik. Yatba'ul mayyit salasah, yang akan ikut si mati itu 3 perkara. Bila kita mati, kita dah tak bernyawa, dah jadi jenazah, semua dah siap, kita dah dah dimandikan, dah dikafankan, dah disolatkan, tinggal masa nak bawa ke kubur untuk dikebumikan. Maka Nabi kata,
yang akan ikut si mati itu 3 perkara, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, hartanya dan amalannya. Ada 3 yang akan ikut, keluarganya, hartanya dan amalannya. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. 2 daripadanya akan kembali pulang ke rumah, yang hanya kekal bersama si mayat tadi hanyalah 1 sahaja, iaitu yarji'u ahluhu wa maluhu, ahli keluarga dan hartanya akan pulang. Kalau si mati itu dah ada anak-anak dia akan kubur untuk melihat bapa mereka dikebumikan sebab dah meninggal dunia. Begitu juga adik-beradik dan keluarga yang lain. Harta dia, mungkin keretanya sebagainya pun ke sana juga dibawa oleh ahli keluarga. Tapi semuanya akan pulang ke rumah. Yang kekal bersama dengan si mati itu adalah amaluhu, amalannya. Jadi amalan itu yang kita nak beri tumpuan supaya kita tidak leka. Dahulu di Mekah dulu ada seorang lelaki namanya Al-Walid bin Al-Mughirah yang sangat kuat melawan dakwah Nabi. Allah Ta'ala telah menguji dia dengan harta benda yang banyak. Lalu dia menjadi sombong. Kalau tuan-tuan rajin baca dalam surah Al-Qalam, dalam tafsiran ayat bermula fala tuta'il mukadzibin, ayat ke-10, ayat ke-9. Janganlah kamu ikut orang-orang yang mendustakan. Dan adalah beberapa sifat buruk yang disebut dalam surah itu tentang Al-Walid bin Al-Mughirah. Akhirnya Allah Ta'ala sebut bahawa dia ni, Al-Walid bin Al-Mughirah, jadi jahat begitu, an kana dha malin wa banin, bahawa dia ni seorang yang memiliki harta dan anak-anak. Jadi tajuknya kembali yang tu juga. Ada harta, anak-anak. Harta dan anak-anak menyebabkan dia jadi sombong, menolak seruan dakwah Nabi, bahkan dia ugut anak-anak dia. Dia ugut, kalau kamu ikut dakwah Muhammad, harta benda aku tak berikan kepada kamu. Punyalah jahat. Dia ugut anak-anak dia, jangan ikut ajaran Islam yang Muhammad bawa, nanti harta-harta yang ada pada aku tidak aku berikan kepada kamu. Kemudian para jemaah boleh melihat dalam surah Al-Kahfi, ada kisah rajulaini, 2 orang lelaki, seorang beriman, seorang yang kafir. Adapun yang kafir itu Allah Ta'ala berikan kepadanya 2 kebun daripada pokok anggur dan ada bersamanya pokok-pokok tamar, dan di celah-celah kebun itu ada anak-anak sungai ataupun aliran air yang mengalir. Dalam surah itu dinyatakan bahawa ketika dia hiwar ataupun berdialog dengan salah seorang kawannya yang mukmin, yang beriman, dengan bangga dan sombong, katanya, apa kata dia? Ana aktsaru min kamalan wa a'azzu nafara. Ayat 34 dari surah Al-Kahfi, muka surat 297. Wa kana lahu thamar, adalah baginya harta. Thamarun maknanya malun, harta kekayaan. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawirhu. Dan dia berkata kepada sahabatnya yang beriman, dia tak beriman, sahabat dia beriman, ketika dia sedang yuhawir, sedang berdialog, bersembang. Apa katanya? Ana aktsaru, aku lebih banyak daripada kamu, malan, harta. Mu tak ada harta, aku ada harta. Wa a'azzu nafara, dan aku lebih hebat dari segi jumlah pengikut. Nafara dalam tafsir ialah maksudnya lebih ramai waladan, anak, ataupun lebih ramai pengaruh, orang yang ikut, termasuklah anak-anak, lebih ramai. Anak ramai, harta banyak, maka dia menjadi sombong ataupun lupa diri. Ataupun dalam surah Al-Humazah yang biasa kita baca, Allah Ta'ala mencela golongan yang humazah, lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah, binasalah bagi setiap orang yang suka humazah, lumazah, iaitu suka mengumpat dan juga suka mencaci cela. Hammaz ni maknanya orang yang murtabun, suka menjadi pengumpat. Lumazah daripada al-lamzu, yang suka mencaci cela. Orang yang ada 2 sifat buruk ni, bukan setakat lisannya, lidahnya, percakapannya jahat, bahkan sikapnya bila berinteraksi dengan harta juga bukan tidak baik. Disebut dalam ayat selepasnya, allazi jama'a malan wa 'addadah. Orang macam ni dia hanya fikir nak kumpulkan harta dan nak mengiranya. Setiap hari dia hanya fikir
Hari ni berapa harta aku, esok berapa. Kalau dia orang berniaga, dia akan semak dia punya akaun dia, berapa dah duit dia masuk. Tak berniaga ni macam-macam lah. Kadang-kadang ada orang berniaga secara franchise. Orang lain buat perniagaan atas produk yang dia keluarkan. Kemudian dia ada banyak branch, dia punya cabang-cabang yang lain. Jadi akan masuk dalam akaun dia. Jadi dia akan buat semakan untuk tengok harta dia bertambah ataupun tidak. Untung dia besar ataupun sedikit. Orang macam ni kalau hanya fikir nak kumpulkan harta sehingga dia lupa siapa dia dan dia menyangka harta tu dapat yahsabu annama lahu akhladah. Dia mengira harta tu dapat mengekalkan dia. Kononnya dengan harta tu dia boleh hidup sampai bila-bila. Kalla, sekali-kali tidak begitu. Nanti bila mati, harta tu tidak berguna padanya. Tak akan dapat bantu dia. Para jemaah yang dirahmati Allah. Satu hari, Nabi SAW bertanya kepada sahabatnya. Ini kita masih tentang tajuk bab harta lagi. Tak pergi lagi ayat berikutnya. Hadis riwayat Imam Bukhari daripada Abdullah bin Mas'ud. Nabi tanya, ayyukum malu warisihi ahabba ilaihi min malihi. Siapakah di antara kamu yang harta warisnya lebih dia sukai daripada hartanya? Siapakah di antara kamu yang harta warisnya? Harta waris. Waris ni maknanya orang lain lah. Ahli keluarga kita lah. Lalu sahabat jawab, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabba ilaihi. Tak ada seorang pun di antara kita. Sudah tentu dia lebih sukakan hartanya, bukan harta waris dia. Tapi maksud Nabi bukan begitu. Maksud harta waris itu sebenarnya harta kita yang akan diwarisi oleh waris kita. Apa maksud Nabi? Kita ada harta. Kita ada harta. Contohnya kita ada duit dalam akaun kita. Contohlah 50,000. Kita ada 50,000. Kalau harta tu tiba-tiba kita mati, harta tu bukan lagi milik kita. Harta tu akan menjadi milik anak-anak kita. Sebab anak-anak kita waris yang paling terdekat. Jadi dia bukan lagi harta kita. Jadi apa sebenarnya harta kita? Nabi jawab, Nabi kata, fa inna ma lahu ma qaddama wa ma la warisihi ma akhara. Harta dia adalah harta yang telah dia sedekahkan. Yang telah dia lakukan amalan soleh. Sama ada wakafnya, sedekahnya. Adapun harta waris dia adalah harta yang dia tinggalkan. Itu harta pusaka. Bila kita mati, secara automatik harta tu akan menjadi milik waris kita. Kita dah tak bawa harta apa-apa dah. Jadi harta kita yang sebenar adalah harta yang kita sedekahkan. Kemudian daripada Abdullah bin Ash-Shikhir, hadis yang sahih riwayat Muslim dan sahihnya, seorang sahabat nama Abdullah bin Ash-Shikhir radhiyallahu anhu katanya, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, pernah satu hari aku datang kepada Nabi. Aku datang tiba-tiba aku mendengar Nabi membaca Alhaakumut Takatsur. Ini pun dalam surah-surah pendek juz amma. Manusia itu alhaakum. Alha ni yang kita bincang tadi, la tulhikum alha yulhi lahwun. Perkataan alha terdapat di awal surah At-Takatsur. Alhaakumut Takatsur, dilalaikan kamu oleh membanyakkan. Maksud banyak apa dia? Banyak harta, banyak anak-anak. Semua manusia berlumba-lumba untuk berbangga. Berapa banyak harta aku, berapa ramai anak aku. Rujuk balik dalam surah At-Takatsur. Alhaakum At-Takatsur. Dilalaikan kamu, telah dilalaikan. Alha tu fi'il madhi. Alha yulhi. Dilalaikan kamu dengan banyak. Maksud banyak harta, banyak anak. Hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu masuk ke kubur. Mengziarahi kubur maknanya kamu mati. Nabi beritahu seseorang anak Adam manusia itu berkata, mali, ni harta aku, ni harta aku. Padahal Nabi kata, wahallaka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa afnaita. Tiadalah bagi kamu wahai manusia daripada hartamu. Harta-harta kita ni gapo dia? Gapo dia pula dah. Bahasa Kelantan kata gapo dia. Harta-harta ni hok kita makan, maka akhirnya fa'afnaita, kamu akan habiskan. Sebab bila kita makan, harta tu masuk dalam badan kita, dalam perut, kita gunakan sebagai tenaga lah. Makanan tu akan jadi tenaga.
Dan lebihannya dia akan menjadi bahan buangan, menjadi najis yang tak berguna. Itulah asalnya harta kita. Yang kita gunakan untuk isi perut kita menjadi bahan buangan yang kotor. Ataupun yang kedua, Nabi kata, labista yang kamu pakai, yang kita gunakan untuk beli pakaian, fa'ablaita. Akhirnya pakaian itu akan musnah. Kain baju ni tak tahan lama. Kita pakai 3-4 tahun, mungkin baju tu akan koyak, lusuh ataupun dah ketat sebagainya. Kita pakai yang lain pula. Dan bila kita mati tak ada pun. Kita hanya dipakaikan dengan kain kapan yang warna putih. Semua sama-sama saja. Orang kaya, orang miskin, orang dalam istana, orang di kampung, bila mati semua dipakaikan dengan kain kapan. Yang sama warnanya. Itu warna putih, itulah pakaian kita untuk kita bertemu dengan Allah. Ataupun yang ketiga, Nabi kata, harta kita yang sebenar, au tasaddaqta fa'amdaita, yang kamu sedekahkan. Itulah yang akan kamu yang akan berlalu. Maksud berlalu yang kita boleh bawa untuk kita ambil untungnya di akhirat, iaitu yang kita sedekahkan. Maka sebab itu dalam ayat ni Allah Ta'ala pesan jangan kamu dilalaikan oleh harta benda dan anak-anak. Sebab kita nak kaitkan dengan persoalan sedekah dalam ayat selepasnya, dan sedekah yang malas dilakukan oleh orang-orang munafik dalam ayat yang sebelum. Jadi ayat ke-9 ni dia ada perkaitan dengan ayat sebelumnya. Kisah orang munafik yang sangat-sangat takut untuk bersedekah. Kemarin kita dah lihat ayat dalam surah At-Taubah. Mereka dah berjanji dengan Nabi kalau mereka dapat harta yang banyak, dengan sungguh-sungguh mereka berkata, lanasaddaqanna, kami akan bersedekah dan kami akan jadi orang yang soleh. Tetapi apabila Allah Ta'ala berikan rezeki yang luas kepada mereka, tiba-tiba mereka itu bakhilu bihi wa tawallau. Mereka menjadi bakhil dan mereka berpaling. Tak mahu tunaikan janji asal untuk bersedekah. Para jemaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang leka, lalai dengan harta dan anak-anak daripada mengingati Allah. Mengingati Allah, kata Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya itu, tidak menunaikan kewajipan seperti contohnya seperti qiraatul Quran, baca Quran. Leka dengan harta. Orang Kelantan kata duk galik dengan harta dengan anak-anak sampai berminggu-minggu dah tak buka Quran. Tak boleh. Ataupun tidak bertasbih, tidak bertahmid, tidak bertahlim, tidak berzikir memuji Allah, menunaikan faraidil Islam, segala kefarduan Islam, termasuklah menunaikan salat, termasuk zikrillah itu menunaikan salat. Baik, kita pergi pada ayat yang ke-10. Wa anfiku, dan belanjakanlah apa yang telah kami rezekikan kepada kamu sebelum datangnya kematian. Maksudnya Nabi kata, maksudnya Allah Ta'ala nak beritahu, kalau kita ada niat untuk bersedekah, jangan ditangguh-tangguhkan. Sebab kita tak tahu bila kita mati. Kita tak tahu bila kita mati. Antaranya Nabi pernah pesan kepada Abdullah bin Umar, Idza asbahta fala tantaziril masa'a. Bila kamu berada di waktu pagi, jangan kamu tunggu sampai munculnya waktu petang. Wa idza amsayta fala tantaziris sabah. Apabila kamu berada waktu petang, jangan kamu tunggu sehingga waktu pagi esoknya. Maksud tunggu ialah apa-apa kebaikan yang kita nak buat, kita usahakan untuk buat sebaik mungkin. Kalau kita tangguh-tangguh, mungkin kita terlepas peluang tu. Kita dah ada niat nak bersedekah, tapi tiba-tiba tak apalah, petang nantilah. Tahu-tahu waktu tengah hari ni dah datang malakul maut. Sebab kita tak tahu bila kita mati. Jadi ayat ini menyuruh supaya kita bersegera melakukan amalan soleh, dan perkara itu dipesan oleh Nabi kita SAW, terutamanya bagi kita yang hidup di akhir zaman. Adalah hadis riwayat Imam Bukhari, badiru bil a'malis salihah, bersegeralah melakukan amalan-amalan soleh. Amalan soleh ni banyaklah, termasuklah salah satunya bersedekah. Sebab nak kaitkan dengan harta tadi, sedekah. Sebab Nabi kata, fasatakunu fitanun kaqita'il lailil muzlim, akan berlaku, yakni di akhir zaman, fitnah, ujian seperti bahagian-bahagian malam yang gelap. Maksudnya banyaknya fitnah, seolah-olah kita melihat keliling kita, depan, belakang, kiri, kanan, gelap. Macam malam yang gelap. Kita berada di luar rumah, tak ada cahaya lampu, tak ada cahaya bulan, gelap. Kita tak tahu nak pergi ke mana sebab gelap. Kenapa begitu? Sebab banyaknya fitnah, ujian. Sampai kepada tahap Nabi kata, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seorang lelaki waktu paginya dia beriman, tiba-tiba waktu petangnya menjadi kafir.
ataupun yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Waktu petanya dia beriman, keesokan harinya menjadi kafir. Kenapa begitu mudah? Dia murtad dan meninggalkan Islam kerana yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Kerana dia menjual agamanya kerana mahu mendapatkan kepentingan mata benda dunia. Sanggup untuk menggadai agama sebab nak memburu dunia. Ini suatu musibah yang besar berlaku di akhir zaman. Kalau seseorang itu tak jaga iman dia dengan amanah soleh, tidak mustahil begitu mudah akan berlaku musibah yang sebegini. Kemudian dalam bab sedekah juga, hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, ja'a rajulun, datang seorang lelaki kepada Nabi. Lelaki itu bertanya, ayyus sadaqah a'zamu ajran? Apakah sedekah yang lebih besar pahalanya? Sahabat bila diberi galakan, diberi motivasi untuk bersedekah, dia tanya Nabi, sedekah yang macam mana besar pahalanya? Nabi jawab, anta saddaqa wa anta sahihun, syahihun. Bahawa kamu bersedekah dalam keadaan kamu masih sihat, sejahtera. Sahih maknanya sihat, tidak sakit. Syahih daripada syuhun. Sahihun, syahihun. Ada dua perkataan yang berbeza pada huruf sad dan huruf shin. Sahihun maknanya tubuh badan sihat. Syahihun seorang yang sangat kedekut. Kita sihat, duit ada, tapi terasa kedekut. Maksud kedekut ni terasa, kalau aku sedekah, nanti kegunaan aku untuk makanan, untuk pakaian, untuk beri aksesori kereta dah kurang dah lah. Ada perasaan tu. Bila ada perasaan tu, kita lawan juga. Pada masa yang sama, kita takhsyal faqra, kamu takutkan kefakiran dengan sebab sedekah tadi. Wa ta'malul ghina, dan kamu berharap, bercita-cita untuk jadi kaya, tetapi kamu lawan juga, bersedekah juga. Maka Nabi kata, jangan jadikan semua perasaan tadi melekakan kamu. La tumhil, jangan tangguh-tangguh. Nak bersedekah jangan tangguh-tangguh. Hatta idza balawatil hulkum, apabila nyawa sudah sampai ke halkum. Mana halkum ni? Sampai ke kerongkong. Dah sampai di sini dah. Nyawa kita ni bila malaikat cabut daripada hujung kaki, dia naik sedikit sampai ke halkum. Sampai situ tu pintu taubat dah ditutup. Bila sampai ke halkum, orang yang nak mati ni kata, li fulan kadza wa li fulan kadza. Untuk orang tu aku sedekah ni. Untuk orang ni sedekah ni. Untuk rumah anak yatimku sekian berapa ribu. Untuk masjid ni aku nak sedekah berapa. Dan sesungguhnya sedekah tu untuk orang tu lah. Tetapi kalau sedekah macam ni dah pahala dah kurang je. Sebab pahala yang besar ialah bersedekah ketika masih hidup, sihat dan ada rasa bakhil tadi. Bakhil tu kita kena lawan. Jadi kalau ketika nyawa dah sampai ke halkum baru berfikir nak bersedekah, jadi rugilah. Sebagaimana dalam ayat ni, bila nyawa dah dekat nak tercabut, barulah orang tu berkata, wahai Tuhan, kenapa tidak ditangguhkan ajalku bagi tempoh yang sedikit lagi, sebab aku nak bersedekah. Di sini ulama bincang, kenapa orang yang nak mati ni tak sebut aku nak solat, ataupun aku nak ke Mekah ke. Ke Mekah ni payah sikit lah sebab jauh. Biasanya solat lah. Berilah tangguh sedikit lagi, 1 jam lagi ke aku nak salat beberapa rakaat. Tak. Dia sebut fa'as-sadaqah, aku nak bersedekah. Kerana dia lihat besarnya kelebihan sedekah. Besarnya kelebihan sedekah. Antaranya yang ada Nabi sebut adalah hadis yang lain. Seseorang di antara kamu akan bercakap ataupun akan disoal siasat oleh Allah Ta'ala tanpa ada penterjemah. Lalu orang tu melihat depan dia, dia melihat sebelah kanan dia amalan baik yang dibawa, sebelah kirinya amalan buruk yang telah dia lakukan, dan dia melihat tilqa wajhihi, di depannya adalah neraka. Maka akhirnya Nabi pesan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Peliharalah diri kamu daripada azab neraka walaupun dengan sebelah daripada biji tamar, buah tamar. Buah tamar ni bukan besar pun, kecil lah, lebih kecil daripada buah durian. Buah tamar tu kalau kita boleh sedekah sebelah sahaja, contohnya ada orang datang minta sedekah, kalau kita di negara Arab yang banyak buah tamar, pada kita ada sebiji, kita kerak dah, dia ambil separuh, kita separuh, itu pun okey dah, dapat juga bersedekah. Maknanya dengan jumlah yang sedikit pun tak apa dah.
Kerana dengan sedekah yang sedikit itu menjadi benteng untuk elak kita daripada azab neraka. So, itulah besarnya pahala sedekah. Kalau nak bincang pahala sedekah itu lain kali lah. Sebab sangat banyak kelebihannya. Dan akhir sekali si hamba itu berkata, aku mahu menjadi orang yang soleh. Orang yang soleh. Sebab tu kita nak supaya kita mati, ya Allah, kita mati dalam keadaan kita ni adalah orang-orang yang soleh. Orang soleh ni maknanya orang yang taat kepada Allah, yang baik akhlaknya. Tidaklah disyaratkan yang soleh itu orang yang alim. Sebab itu ada dalam hadis bila Nabi sebut tentang amalan manusia ni putus kecuali 3 perkara sahaja. Ya, bila matinya seseorang anak Adam, manusia inqata'a amaluhu, terputus amalannya kecuali 3. Salah satunya yang Nabi sebut waladun salih yad'ulah, seorang anak yang salih yang mendoakan untuk ibu bapanya. Nabi tak kata waladun alim, anak yang alim. Sebab alim ni perlu kepada belajar, ada ilmu, ada kefahaman agama. Yang salih, yang salih makna anak yang mentaati perintah Allah walaupun dia tidak alim, tetapi dia seorang yang tahu tanggungjawabnya sebagai hamba Allah. Maka kalau dia berdoa untuk ibu bapanya, maka sangat bermanfaat. Itu pentingnya sifat yang disebut dengan salihin. Ataupun kita melihat dalam doa Nabi Sulaiman dalam ayat ke-19 surah An-Naml. Antara doa Nabi Sulaiman bila dia mendengar suara semut yang berkata, wahai sekalian semut-semut, masuklah kamu dalam sarang kamu. Nabi Sulaiman terasa sangat nak tergelak sebab dalam ayat tu sebut Nabi Sulaiman senyum dan ketawa. Fatabassama dhahikan, dia senyum dan ketawa kerana dia memahami bahasa semut. Lalu dia berdoa sebagai tanda syukur kepada Allah. Apa doa Nabi Sulaiman? Kalau tuan-tuan boleh buka dalam surah An-Naml, surah yang ke-27 ayat ke-19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wahai Tuhanku, berikan ilham kepada aku untuk mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan dua ibu bapaku. Juga wa an a'mala salihan, supaya aku dapat melakukan amalan soleh tardahu yang Engkau ridai. Dan akhir sekali apa doa Nabi Sulaiman? Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Masukkanlah aku dengan sebab rahmatmu dalam kalangan hamba-hambamu yang soleh. Jadi kalau setara Nabi Sulaiman, Nabi itu Rasul lagi, berdoa supaya menjadi hamba yang soleh. Kita hak bukan Nabi, bukan Rasul, lebih-lebih lagi sangat memerlukan untuk kita baca doa yang sebegini. Supaya Allah Ta'ala letakkan kita dalam kalangan hamba-hamba yang soleh. Yang Allah Ta'ala tawarkan kepada kita nikmat yang sangat hebat, iaitu syurga. Yang Nabi sebut dalam hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, a'addatu li'ibadiyas salihin, aku sediakan kepada hamba-hambaku yang salih nikmat syurga yang mala ainun ra'at, yang mata tak pernah lihat, wala udhunun sami'at, yang telinga tak pernah mendengarnya, wala khatara ala qalbi bashar, yang tidak pernah terlintas di hati manusia. Nikmat tadi adalah nikmat syurga yang Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, li'ibadiyas salihin, untuk hamba-hambaku yang salih. Lalu akhirnya Nabi pun baca ayat. Nabi kata, bacalah ikra'u in syi'tum, membacalah kalau kamu kenaki. Apa dia? Itu ayat dalam surah As-Sajadah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Hamba-hamba yang soleh ni, waktu malam mereka jauh daripada tempat tidur kerana mereka bangun beribadat dengan penuh mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada azab Allah. Dan mereka juga mempunyai sifat, mereka sedekahkan rezeki yang Allah Ta'ala berikan untuk mereka. Jadi ada dua sifat di situ, bangun salat malam dan bersedekah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, apa yang kami rezekikan, mereka itu sedekahkan. Jadi dalam bab harta benda, kalau nak jadi hamba yang soleh, kena rajin bersedekah. Orang yang ada harta banyak, boleh sedekah banyak, bajaklah. Alhamdulillah, ini satu keuntungan. Orang yang ada harta sedikit, maka dia bersedekah dengan jumlah yang sedikit. Walaupun kadang-kadang kita diuji, terlintas dalam hati ni, aku dah sedekah-sedekah banyak-banyak ni, nanti lepas ni macam mana, habis duit aku. Ni dia antara tipu daya syaitan, dia menakut-nakutkan kita. Kalau kita bersedekah, kita akan jadi miskin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Tidak, dalam ayat sebelumnya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjanjikan kepada kamu apa dia? Kefakiran,
sedangkan Allah Ta'ala menjanjikan kepada kamu keampunan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjanjikan kefakiran dan menyuruh kamu berbuat fahsya. Maksud fahsya di sini secara khusus kalau lihat dalam tafsiran ayat ini dalam surah Baqarah juzuk yang ketiga. Terlupa dah ayat berapa, ayat 200 berapa tu. Maksud fahsya di sini bakhil. Ya. Syaitan menyuruh kamu bersifat bakhil dengan harta, jangan sedekah, jangan derma. Sebaliknya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah Ta'ala menjanjikan kepada kamu untuk diberi keampunan dan diberi kurniaan dengan sebab kita bersedekah. Baik, akhir sekali para jemaah, ayat yang ke-11, berbaki masa 4 minit lagi. Walan yuakhirallah. Allah Ta'ala sekali-kali tidak akan menangguhkan seseorang itu, iaitu kematiannya tidak akan dapat ditangguhkan bila sudah sampai tempohnya. Malaikat ni tak pernah silap. Dia tak pernah berlaku malaikat cabut nyawa. Sorry, cuk, tak ada. Aku silap. Sebenarnya mu bukan mati hari ni, mu mati esok. Tak berlaku. Kita dah baca dalam ayat 61 surah Al-An'am. Apabila malaikat cabut nyawa orang yang mati ni, wahum la yufarritun, malaikat itu tidak leka, tidak silap, tidak cuai dalam tugasnya. Jadi kerja dia betul dan tepat. Betul tepat. Kalau ditentukan orang tu mati pada hari sekian, tarikh sekian, pukul sekian, malaikat tu akan datang tepat pada waktunya. Fa idza jaa ajaluhum, apabila datangnya ajal mereka, tempoh kematian mereka sudah tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia tidak akan terlambat walau sesaat dan tidak akan tercepat. Tidak timbul soal cepat, lambat, tersilap orang ke, tersilap hari, tak berlaku. Itu juga yang dipesan oleh Nabi Nuh. Kalau kita baca dalam surah Nuh, ya, kita tak sampai lagi surah Nuh, dalam juzuk 29. Antara yang Nabi Nuh pesan kepada kaum dia, apa dia? Nabi Nuh kata, kalau kamu beriman kepada Allah, kamu bertakwa kepadanya, nescaya yaghfir lakum min dhunubikum, nescaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu, dan wa yuakhirkum, dan Allah Ta'ala menangguhkan kamu kepada tempoh yang tertentu. Maksudnya kalau kaum dia beriman kepada seruan dakwahnya, ini kisah dakwah Nabi Nuh, boleh buka dalam surah Nuh. Kematian mereka ini dilambatkan, mana diberi umur yang panjang. Tetapi Nabi Nuh pesan, inna ajalallahi idza jaa la yuakhir. Sesungguhnya ajal Allah, maksud ajal Allah, ketentuan yang telah Allah Ta'ala tetapkan bagi kematian seseorang. Ajal ni maknanya tempoh yang telah ditetapkan, bila dah sampai masanya, la yuakhir, dia tidak boleh lagi ditangguhkan, tak boleh nak dilambatkan. Lau kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahuinya. Ni kalau kamu tahu, sudah tentu kamu akan rebut peluang tu sebelum datangnya ajal kematian. Sebab bila sudah sampai, nak reverse, kalau kereta kita nak undur balik, tak boleh dah. Kita akan, kalau menyesal lah. Kalau seseorang tu dah bersih daripada awal-awal, maka untunglah dia. Wallahu alam. Ada soalan? Banyak soalan bertulis. Ada soalan lisan. Bagi orang yang bekerja sendiri, tak ada gaji tetap, lebih lagi dalam musim PKP. Kalau bersedekah mungkin tak mampu, berzakat apabila cukup haul nanti. Apa yang perlu dia buat? Bersedekah sekarang dengan apa yang ada. Bersedekah dah sedikit-sedikit. Kalau tak mampu nak sedekah banyak, sedekah sikit pun tak apa. Allah Ta'ala tidak menilai sedekah tu pada sedikit atau banyak. Dia menilai pada keikhlasan kita dalam bab sedekah. Ataupun kalau sedekah kita tu tak terkena pada sasarannya. Kita nak sedekah pada fakir miskin. Tapi mungkin orang yang menerima sedekah kita tu adalah orang yang sebenarnya tak miskin pun. Dia mari minta sedekah. Kadang-kadang ada juga datang rumah saya orang yang kita lihat macam orang susah. Dia mari, dia kata saya ni orang susah, anak begini-begini, tapi dia mari dengan motosikal. Motor dia tu mahal pada motor kita lagi. Motosikal dia mahal daripada kita lagi. Tak apalah, kita bersangka baik, mungkin betul-betul dia susah. Walaupun kalau dia menipu sekalipun, di sisi Allah Ta'ala pahala sedekah kita tetap sampai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Macam mana kita nak kaitkan topik hari ini dengan hadis yang anjurkan kita berusaha seumpama kita akan hidup selamanya? Maaf, itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Itu adalah kata-kata hikmah yang berbunyi, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah untuk dunia seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan bekerjalah, beramallah untuk akhirat kamu seolah-olah kamu akan mati esoknya. Kata-kata hikmah ni merujuk kepada kesungguhan.
Kita bekerja untuk dunia, kita bekerja dengan penuh dedikasi, sungguh-sungguh. Bila kita beramal ibadat untuk akhirat, kita buat sungguh-sungguh juga. Masalahnya kita ni bersungguh untuk kerja dunia. Bila kita buat untuk kerja ibadat akhirat, kita buat tidak bersungguh-sungguh. Apa buktinya? Kita boleh bawa kereta kita, motor kita untuk pergi tempat kerja mungkin 5 km, 10 km. Tapi untuk ke masjid yang dekat, kita tak boleh pergi. Ini di luar musim PKP lah. PKP sekarang ni sebab dah kita terikat dengan SOP, tak boleh ke masjid, itu lain cerita lah. Baik, dalam isu mencari kekayaan dan amal ibadat, boleh Ustaz beri pendapat tentang usaha untuk rezeki, beribadat untuk akhirat? Ya, perlu seimbang. Kita mencari kekayaan dan kita beramal ibadat, kita niatkan kerja kita mencari kekayaan tadi adalah kerana Allah, mencari rezeki yang halal, dan kita niatkan rezeki yang kita dapat itu kita gunakan untuk fi sabilil khairat, untuk jalan-jalan kebaikan, ataupun fi a'malil birri, untuk kerja-kerja kebajikan. Kita niat begitu. Kita niat begitu. Hatta kalau kita gunakan harta yang kita perolehi, rezeki yang kita dapat untuk belanja keluarga, untuk beri makan kepada anak isteri pun dikira pahala. Itu yang Nabi pesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila Sa'ad bin Abi Waqqas pernah bertanya, dia kata masa satu ketika Sa'ad ni sakit berat. Sakit-sakit, dia kata aku ada harta yang banyak dan aku tak ada anak kecuali seorang anak perempuan. Kemudian dia berhajat untuk berwasiat kepada waris-waris yang lain. Akhirnya Nabi kata kalau nak wasiat, keadaannya paling banyak pun 1/3 baik. Akhir sekali Nabi pesan, Nabi kata, kalau kamu tinggalkan waris kamu dalam keadaan kaya kerana mewarisi harta kamu, lebih baik khairun min tutup mic ya. Jika kamu meninggalkan waris kamu dalam keadaan agnian kaya, khairum min antadharahum 'alatan yatakaffafunan nas. Kalau kamu meninggalkan mereka dalam keadaan papa kedana, meminta-minta pada manusia, itu tak baik. Kalau kita ada harta banyak, itu lebih baik. Tapi harta tu kena faham adalah satu fitnah. Jangan kita hanya bagi harta kepada anak, beri juga nasihat-nasihat agama, bimbingan agama untuk mereka, uruskan harta yang kita akan wariskan kepada mereka dengan cara yang baik. Kemudian antara lain hak Nabi pesan, Nabi kata kepada Sa'ad, segala yang kamu berikan kepada sesiapa dikira sedekah, hatta ma taj'alu fi imra'atik, sehingga kan sesuap makanan yang masuk ke mulut isteri kamu, termasuklah kepada anak-anak kamu, pun dikira pahala dan dikira sedekah. Jadi makna sedekah ni sangat luas pengertiannya. Dia kembali kepada persoalan niat kita dan kena caranya. Itu untuk respon pada soalan bertulis. Ada soalan lisan? Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Saya ada soalan berkaitan antara bersedekah dengan membayar hutang. Saya rasa keutamaan membayar hutang tu lebih utamalah pada bersedekah. Mungkin bagi kita orang, contohnya kita kerja, kita beli kereta buat loan, beli rumah buat loan, hutang PPDM masih belum jelas. So dalam situasi kita loan ini, boleh ke kita masih lagi bersedekah? Sedangkan hutang tu belum selesai. Mohon pencerahan sikit Ustaz. Ya, hutang ni dia ada dua bentuk. Ada hutang yang besar jumlahnya, ada hutang yang kecil. Kalau hutang yang kecil lebih baik kita settle dahululah, kita selesaikan hutang sebab jumlah sedikit. Tapi kalau hutang tu dalam jumlah yang besar dan pembayarannya berjadual, contohnya kita buat pinjaman dengan mana-mana finance untuk kita beli kereta ke, beli rumah ke, mana dari segi pembayaran tu kita dah ada jadual dia lah. Jadual sama ada potongan gaji sebagainya. Maknanya kita dah ada dalam zimmah, jaminan diri kita, kita boleh bayar sebab kita dah ada pendapatan tetap ni bagi orang yang bekerja makan gaji lah. Maknanya kita boleh bayar. Jadi soal, adakah kita nak tunggu hutang tu selesai? Kalau katakanlah kereta kita tu, kita mengambil masa untuk settle semua bayaran loan tu 5 tahun. Jadi adakah kita nak bersedekah selepas habis semua hutang? Itu sesuatu yang tidak makul, tak munasabah. Soal hutang betul kita boleh settlekan dengan cara berjaluar tadi. Dan pada masa yang sama, mana-mana duit yang lebih, ialah ia bila-bila dipotong pendapatan kita untuk bayar hutang bulanan tadi, masih ada lagi lah. Untuk maka kita boleh bersedekah, tak ada masalah.
Itu kita boleh bersegah dengan kadar kemampuan kita. Cuma kita melihat kadar hutang tadi dalam bentuk jumlah yang besar atau jumlah yang kecil. Kalau jumlah kecil yang kita boleh segerakan pembayaran, maka lebih baik kita segerakan hutang. Tapi kalau jumlah yang besar dan kita boleh bayar secara berjadual, maka kita termasuk dalam kalangan orang yang sudah membayar hutang walaupun belum selesai. Yang jadi masalah, orang yang berhutang, dia tak ada niat untuk selesaikan hutang dan dia memandang remeh. Remeh ni orang Kelantan kata buat acuh tak acuh. Buat tak reti, buat dek. Dia boleh bayar kalau nak bayar tapi dia buat tak reti. Ni bahaya. Bahayanya sebab Nabi kata nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin tu tergantung, bila dia mati ruh dia tergantung sehingga dah dilangsaikan hutang ni. Sehingga kan Nabi kata dalam hadis Sahih Muslim, diampunkan dosa semua orang yang mati syahid. Orang mati syahid kita tahu kelebihannya besar. Yughfaru lisyahidi kullu dhanbin. Semua dosa orang mati syahid diampunkan illa dain, kecuali hutang. Kalau yang mati syahid tu ada berhutang dan memang dia tak ada niat nak bayar hutang. Ini bahaya. Jadi macam kita dah ada bayar hutang tadi secara berjadual, bermakna dalam zimmah diri kita dah mampu bayar, cuma tak mampu bayar sekaligus. So kita boleh guna harta yang masih berbaki untuk kita bersedekah. Baik, ada soalan bertulis tadi. Apa pandangan Ustaz tentang pandangan beberapa ahli agama soal salah jika kita menjadi kaya kerana para sahabat semua menolak harta? Tak, salah. Ini pandangan yang salah. Saya tak setuju. Kalau ada ahli agama mengata begitu, saya tak setuju. Dia kata semua sahabat menolak harta. Salah, tak. Ini satu pandangan yang sangat silap. Adakah Uthman bin Affan miskin? Kaya tu bukan jutawan, bilioner. Abdul Rahman bin Auf kaya. Ramai sahabat-sahabat yang kaya. Dengan kekayaan itulah mereka boleh bantu dakwah Nabi, usaha jihad Nabi. Berapa banyak Uthman bin Affan telah gunakan hartanya dalam peperangan Tabuk. Berapa ribu ekor unta diinfakkan guna duit dia. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pernah beli sebuah telaga. Harga dia kalau tak silap 18,000 dinar. Asalnya telaga rumah ini milik seorang Yahudi. Sayyidina Uthman beli bukan untuk kegunaan dia. Kita tahu di Madinah tak ada sungai. Dia beli telaga tu, perigi tu untuk diwakafkan kepada umat Islam di Madinah. Sesiapa yang nak guna air boleh gunalah. Dia beli dengan harta dia. Tapi kalau dia tak ada harta, macam mana dia boleh buat sumbangan yang begitu besar jumlahnya? Mana mungkin boleh kita kata sahabat menolak harta? La haula wala quwata illa billah. Sahabat cari harta tetapi mereka bijak menggunakan harta bukan untuk kemewahan dan kepentingan peribadi, bukan untuk bermewah, berbangga-bangga, tapi untuk fi sabilillah, untuk jalan agama Allah. Itu satu pandangan yang silap. Kita disuruh cari harta tetapi kita dipesan supaya guna harta dengan cara yang betul. Islam tidak memandang kekayaan itu satu penghinaan. Yang hina apabila kita leka dengan harta dan kita salah guna. Cuma Nabi banyaklah pesan tentang orang kaya dan orang banyak harta. Antaranya dalam hadis Sahih Bukhari daripada Usamah bin Zaid. Nabi pernah sebut, dia kata, "Kuntu ala babi al-jannah." Aku pernah berdiri di pintu syurga. Maksudnya Nabi pernah dibawa melawat syurga dan Nabi diberi lihat, faraitu aktsara ahliha, aku melihat kebanyakan penghuninya adalah al-fuqara, orang-orang miskin. Kemudian dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi kata, yadkhulul fuqara al-jannah, orang-orang fakir yang tak ada harta ni masuk ke syurga lebih awal 500 tahun sebelum orang-orang yang kaya. Maksudnya kadar di akhirat 500 tahun tu setengah hari. Ini satu peringatan. Kalau kita ada harta yang banyak, kita guna dengan cara yang baik supaya kita melalui hisab harta benda di akhirat nanti dengan cara yang cepat. Itu dengan kita menggunakan pada jalan yang betul lah. Jadi silap kalau kata sahabat tolak harta, tak. Abdul Rahman bin Auf kaya, Uthman bin Affan kaya, Sa'ad bin Abi Waqqas kaya. Tapi Nabi sendiri memilih dalam doanya untuk jadi miskin. Ada doa Nabi kata, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ini doa Nabi. Nabi tak doa kata Allahumma ja'alni ghaniyan. Tak ada doa Nabi kata, ya Allah jadikan aku orang kaya. Memang Nabi ni kaya, tapi kekayaan Nabi digunakan untuk jihad fi sabilillah. Maka Nabi memilih hidup yang sangat sederhana. Rumahnya sangat sederhana. Dengan keadaan hidupnya lah sebab untuk infak fi sabilillah.
Ulama mengatakan bila Nabi berdoa, ya Allah jadikanlah aku hidup miskin. Miskin bukan mana tak ada harta. Hidup yang sederhana. Sederhana dengan keperluan yang Nabi perlukan semasa zamannya lah. Alasan mereka orang banyak harta ni lambat masuk syurga. Itulah. Bukan harta tu melambatkan ia. Salah guna harta. Ni salah lagi. Ini salah faham. Ha? Orang yang tak mahu harta, dia kata kalau ada harta lambat masuk syurga. Bukan harta tu yang melambatkan kita masuk syurga. Yang melambatkan masuk syurga adalah sikap kita yang salah menguruskan harta. Boleh faham ke tu? Mungkin ada setengah orang tu dia tak saya ada TV di rumah. Dia kata TV ni merosakkan, melalaikan. Bukan salah TV, salah kita. Kalau kita tahu ada rancangan dalam TV yang tak perlu untuk kita tonton, rancangan hiburan apa yang melekakan kita, yang menyebabkan banyak masa kita, tak usah buka lah. Remote control tu ada tangan kita, tak usah buka. Kita buka rancangan yang berfaedah. Mungkin boleh tengok rancangan agama, tazkirah malam Jumaat, Isra' Oasis, forum perdana, apa-apa dia talk show yang bermanfaat. Jadi pilihan di tangan kita, bukan soal TV yang salah. Salah kita memilihnya. Jadi takkan kita nak salahkan orang lain sebab bila salah kita, sikap kita. Samalah harta. Harta tu tak salah. Salah kita sebab kita tidak membina iman yang sempurna menyebabkan kita berinteraksi dengan harta juga dengan cara yang salah. Jadi saya para jemaah boleh betulkan salah faham. Kadang-kadang bukan orang awam saja. Ustaz-ustaz pun banyak salah faham dan urusan harta benda. Mungkinlah mereka nak jadi orang yang zuhud, yang qanaah, tapi tak kena caranya. Jadi kena banyak lagi kita mendalami ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang mengingatkan kita tentang harta dan pengurusannya. Begitu juga rasanya dengan orang berhutang, ambil loan, tak mahu tunaikan haji. Kerana katanya masih berhutang. Salah. Itu salah. Saya telah membaca beberapa pandangan fatwa-fatwa para ulama dalam masalah ni. Kalau seseorang yang berhutang secara berjadual tadi, dia teruskan bayar hutang dia, jadi harta yang lebih yang cukup untuk dia ke Mekah menunaikan haji, apabila sudah sampai waktunya, maknanya dia dah naik nama dia dapat pergi, maka dia kena pergilah. Jangan dia menolak peluang untuk menunaikan haji dengan sebab aku hutang rumah tak boleh bayar lagi, hutang kata lagi, itu silap. Soal hutang dia settlekan, sebab itu hutang berjadual yang dia boleh bayar secara beransur-ansur. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hak kita tahu sedekah tu tak semestinya harta, betul? Kalau ingat satu hadis, sebuang benda bahaya tengah jalan dikira bersedekah, betul? Sedekah ni luas. Cuma kita fokuskan perbincangan kita sedekah harta sebab ada kaitan dengan ayat yang kita baca, ayat ke-10 tu, wa anfiqu mimma razaqnakum. Sedekah itu luas. Ada dalam hadis yang Nabi kata, kalau dengan perkataan yang baik, nasihat pun sedekah. Antu'ina rujul, seorang lelaki menolong kawannya untuk angkat barang pun sedekah. Fabi kalimatin thayyibah sedekah. Kullu tasbihatin, kita bertasbih itu pun sedekah. Sedekah untuk kita sendiri dapat pahala. Kullu takbiratin, setiap ucapan takbir kita sebut sedekah. Mana setiap kebaikan itu yang ada pahala dikira sedekah. Sama ada sedekah itu pahalanya untuk kita sendiri ataupun untuk orang lain. Maknanya jalan kebaikan untuk bersedekah itu sangat luas. Tapi yang lebih difokuskan adalah sedekah dengan harta sebab dia adalah sesuatu yang bersifat benda yang kita miliki dan ada nilai padanya. Kenapa Rasulullah berdoa untuk miskin? Sebab dia memilih secara hidup sederhana, sebab dibimbangi umat dia leka dengan dunia dan harta benda. Kita tahu Nabi ni adalah role model. Contoh ikutan yang paling baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka bila Nabi ni sebagai contoh ikutan yang baik, maka kita memilih cara hidup yang sederhana mengikut kadar kemampuan yang ada pada kita. Kalau Allah Ta'ala rezeki yang luas kepada kita, kita letakkan rezeki itu seperti dalam tangan, bukan dalam hati. Mana kita minta kepada Allah supaya setiap tindakan kita masih dalam lingkungan kesederhanaan dengan kadar yang kita mampu, dengan kadar keperluan yang ada dalam hidup kita. Jadi maksud miskin bukan miskin tak ada harta, jangan salah faham. Miskin di sini mana hidup yang sederhana. Orang Islam perlu lebih ramai untuk jadi kaya. Betul, saya setuju. Orang Islam perlu ramai untuk jadi kaya ataupun jadi tokoh korporat, tapi kaya bukan untuk kaya pribadi, tapi kaya untuk sumbang pada agama dan ummah. Kalau orang tu katakanlah kaya,
Tak perlu untuk dia buat rumah sampai 10 tingkat. Rumah dia ada lift pula 10 tingkat. Dia kata buat apa? Sebab saya kalau duduk tempat tinggi boleh melihat panorama yang luas. Tak perlu. Kita buat rumah 10 tingkat, esok kita akan mati duduk dalam tanah juga. Tak perlu. Itu melebihi keperluan. Kita gunakan kekayaan kita untuk infak fisabilillah, untuk tolong orang yang susah. Kalau ramai dah di tempat kita orang-orang kaya seperti Ustaz Ebit Liu. Dia orang berniaga, harta banyak, beri sumbangan kepada orang miskin. Soal dia ikhlas, dia menunjuk itu urusan dia dengan Allah. Tapi yang penting kita lihat, dia seorang yang sangat bersungguh-sungguh membantu orang miskin dengan harta benda ni. Ini satu sikap yang terpuji yang kita boleh contohi. Kalau dah di Malaysia ni ramai jutawan-jutawan Muslim yang boleh contohi sikap dan cara Ustaz Ebin buat, hamba rasa Malaysia ni akan, khususnya orang Islam lah, akan mengalami satu tahap kita kata sifar miskin. Tak ada lagi orang miskin. Ramai ustaz-ustaz lain mengajar mujurlah kita tak ada harta, boleh cepat masuk syurga. Salah faham ni, salah. Masya Allah, ni salah. Bila Nabi kata orang miskin masuk syurga lebih cepat, sebab persoalan hisap harta benda. Adapun orang kaya, ya, mereka akan dihisap, tapi dihisap dengan mudah kalaulah harta itu digunakan dengan cara yang betul. Ada satu hadis yang lemah. Hadis itu tidak kuat, tak boleh dijadikan hujah. Hadis itu menyebut bahawa Abdul Rahman bin Auf masuk syurga dan akan merangkak-rangkak kerana tempoh hisapnya lama sebab harta dia banyak. Tapi hadis ini tak boleh dijadikan hujah sebab sanadnya sangat lemah. Kita carilah harta, tapi jangan kita ada rasa tamak dan niatkan kalau kita dapat harta, kita nak gunakan pada jalan kebaikan dan semoga Allah Ta'ala berikan kita kekuatan untuk lulus dengan ujian harta benda. Bukankah harta boleh bantu dalam dakwah? Ya. Harta boleh bantu dalam dakwah. Jadi orang yang takut kepada harta banyak, dia tak jadi kaya itu sebab, maaflah kalau saya kata mungkin iman dia lemah ataupun dia tidak mahu usahakan kekuatan iman, maka bila dapat harta banyak, dia takut harta tadi mengalahkan imannya. Jadi kita kena seimbang. Kita jaga iman kita supaya iman kita meningkat, sebagaimana kita juga sentiasa berusaha untuk harta kita bertambah banyak. Dah kalau orang miskin tapi tak banyak ibadat pun tak boleh masuk syurga awal juga kan. Kita masuk syurga sebenarnya dengan rahmat Allah. Bukan soal sikit banyak amalan kita, dengan rahmat Allah. Amal ibadat kita tu adalah antara sebab-sebab yang membawa kepada kita mendapat rahmat. Kalau orang tu kita kata miskin, harta banyak. Kita kata miskin, harta tak banyak, amal ibadat pun tak banyak. Miskin dua-dua. Amalan pun miskin, harta pun miskin. Tak apalah kalau dia miskin, harta itu dah ketentuan Allah untuk dia. Tapi janganlah amal ibadat pun miskin juga. Kita beramal mengikut kadar kemampuan kita. Yang penting kita beramal mengikut sunnah Nabi SAW. Sebab para ulama mengatakan bila Allah Ta'ala sebut hidup dan mati diciptakan untuk kita untuk menguji siapakah yang lebih baik amalan. Allah Ta'ala tak kata siapa yang lebih banyak amalan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia nak uji kamu siapakah yang lebih baik amalan. Maksudkan siapakah yang akhlasahu wa aswabahu. Siapakah yang lebih ikhlas niatnya kerana Allah. Dan siapakah yang lebih betul amalan. Maksud betul ni ayyakunal amal ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan dia tepat mengikut sunnah Rasulullah. Lalu menjadi sebab amalan dia diterima. Bila amalan diterima, maka layak dia mendapat rahmat Allah. Dengan rahmat Allah, dosa dia diampunkan. Lalu layaklah dia untuk ke syurga. Jadi kita dapat syurga bukan sebab ukuran amalan kita banyak atau sikit. Tapi dengan sebab kita mendapat rahmat Allah. Jadi yang merasa cukuplah setakat tu dah 7.50 dah ni. Jadi hari ni banyak soalan bertulis. Jadi habislah untuk hari ni surah Al-Munafiqun. Esok insyaAllah kita akan masuk surah yang berikutnya, surah At-Taghabun. Ini salah satu nama hari kiamat, dinamakan At-Taghabun. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, salam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam.